Cubaan 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, test dulu Suara macam mana? Test, boleh test suara? Okay. Salam LTL Kapar Pro, thank you. Suara tak dengar sangat. Sound okay, thank you. Thank you. Saya tak cakap lagi memang. Tadi saya tak cakap lagi memang. Tak ada suara kan. Sekarang dah cakap dah. Should be okay lah. Right. Tadi saya tak cakap lagi memang. Ni test suara. Thank you everyone. Terima kasih. Alhamdulillah kerana terus menonton saya pada malam ini. Terima kasih juga. Salam. Terima kasih. Salam Gunung Jerai. Terima kasih Gunung Jerai. Setapak. Meru Kelang. Terima kasih Bentulu. Tommy Lili. Live atau tak live? Baris ada garis lampu. Oh ya ke? Just sikit. Ni buat garis lampu ni. Ada buat apa? Garis lampu ni. Ada cahaya. Tak ada buat apa garis lampu ni. Sarjana Putra. Ya, Bani hadir. Terima kasih orang Bani. Pop Klang. Alright. Okay, just sempat ke atas saya. Enggak. Apa? Boston Perak LTL. Terima kasih. Orang Gedung. Apa khabar orang Gedung? Atang Anggur. LTL Kulai. Terima kasih. Orang Putrajaya pun ada. Terima kasih. Tuan-tuan daripada mana ni? Vincent Atul. Macam Kelantan. Orang Kelantan pun ada. Okay, saya ubah dulu. Saya kejap. Ganu kita Ahmad Sofwan. Terima kasih Kuantan mari. Qatar. Terima kasih orang Qatar. Terima kasih orang baik semua. Penang mari. Atuk dah nyanyuk. Nak tidur lah Is. Tidur lah. Tak apa. Tak sempat tengok malam ni. Tengok esok. Apa cerita? Ceritanya macam ni lah. LTL Manjong. Tapah hadir. Terima kasih. Siti. Apa khabar Siti? Pantai Johor Is. Okay. Kat Siti kita. Kepong steady. Awal pagi buat live ada program ke Bro Is? Saya ada program sampai mungkin few days lah. Tengok bola Is? Tak tengok bola. Liverpool menang. Ya ke? Berapa Sungai Bakap Syaf ni. Kita pernah jumpa Sungai Bakap. Patu Cave, terima kasih. Roslan memang tengah tunggu Is. Terima kasih Roslan. Join sikit kat Seaside Resort. Duk enjoy the sea dan makan burger kat luar dengan root beer. Makan Rohana. Makan. Tak tidur kau Rohana lewat live KLA. Alright. Kucing hadir. Thank you orang Kucing. Apa khabar? Kita jumpa Is kat Sungai Duri. Ya. Mungkin kot saya tak ingat nama lah. Minta maaf lah Syaf. Kan. Ada seorang lagi Sungai Bakap. Penang hadir. Tak live TikTok ke Is? Saya ada satu telefon je. Jadi kalau saya live TikTok, saya tak boleh live ini. Saya ada satu lagi telefon. Cuma saya tak installkan yang TikTok tu. Tak apalah. Satu pun tak apalah. Elan hadir sedia menanti. Okey tuan-tuan, malam ni kita bercerita sikit je. Tak banyak lah cerita saya malam ni. Sebenarnya nak cerita panjang-panjang pun yalah susah juga kan. Is klinik naikkan harga perkhidmatan setelah PMX umumkan kenaikan gaji penjawat awam. Nak buat aduan di mana? Azal 5 time. KPDN buat aduan kat KPDN. Klinik swasta lah Azan You mean by klinik swasta ke ni?
Kepala air di Slim River banyak. Bukan Salbiah, bukan Slim River je ada few. Kan. Hotel Kuching, Petrajaya, Jalan Matang. Oi, orang Jalan Matang Siapa orang Petrajaya nak join Parti Keadilan, bagi tahu saya. Siapa orang Petrajaya nak join Parti Keadilan, jom. Uh, makan nasi tempoyak tengah malam. Muhammad Nazri apa isu hari tu is aku nak dapat info politik dari kau. Untuk lah tidur malam-malam pakai phone dengan celoteh kau. Ya, sekejap lagi kita dengar, insyaAllah. Salam Madani. Orang Matang kami nak join Keadilan. Oh, okay, silent. Siapa orang Matang mau join Keadilan, jom kontak Iswadi Mauni. Saya adalah Ketua Cabang Parti Keadilan Petrajaya. Kami mau masuk member Petrajaya. Okay, DVM DJ1 Official mau masuk, DM kami di Facebook kami. DM di Facebook kami. Adakah MFL perlu direform semula? MFL tu apa? Sorry lah, saya akronim ni agak kurang sikit. Darling Shinjuku, LTL. Terima kasih. Akmal Saleh dapat Datuk pula hari ni. Biarlah, rezeki dia kan, tahu. Dia dapat Datuk Melaka. Cabang Berwas, terima kasih. Tadi lawan tak lawan. Oh, Malaysia Football League. Cakaplah Malaysia Football League. Ya, saya percaya. Saya yakin kena buat reform sebenarnya MFL ni. Bukan setakat MFL je, the sport, sukan negara kita secara keseluruhan ni kena reform. Tetapi kita kena faham, bukan semua sukan, bukan semua benda kerajaan kena boleh campur tangan. Bukan kena, boleh campur tangan. Sebab kebanyakannya apa orang kata, dia bukan milik kerajaan per se. Dia bukan milik kerajaan, kebanyakannya adalah milik swasta. Macam mana kes Midin boh, sejalan. Kat TikTok tak ada live, tak ada. Orang macam tu boleh dapat Datuk, pelik betul lah? Tak pelik. Apa yang peliknya Nick ni kan, sebab Ali Rostam tu pun orang UMNO. Jadi kan, cerita sinkhole sikit. Sinkhole kata Datuk Bandar KL yang baru sedang dalam kajian. Jadi saya macam mana saya nak cerita kalau Datuk Bandar sendiri pun tak dapat detail secara khusus kan. Jadi kita tunggu je lah. Kerajaan dah tak boleh nak diam lagi dengan penghasil fitnah. Kena ambil tindakan dengan kadar segera. Dah tak boleh jadi kerajaan malaikat dah. Kerajaan dah buat setakat apa yang dia boleh sebagai kerajaan. Bagi saya sebenarnya tugas kita lah kena bantu kerajaan kan. Sebab kerajaan hari ini bukan macam kerajaan Mahathir kan, bagi tangkap. Membawa kepada cerita pada hari inilah. Tapi sebelum cerita Mahathir tu, ringgit hari ini dikatakan mengukuh paling tinggi, paling kukuh dalam tempoh 13 tahun. Dan US pun dah mengumumkan bahawa kadar kadar interest rate mereka akan diturunkan untuk mengurangkan inflasi kepada 2%. Sekarang ni inflasi di US lebih kurang 2.8%. Kalau tak silap saya check tadi. Tempoh hari. So dia sekarang ni dia nak turunkan kadar inflasi. Interest rate untuk menurunkan kadar inflasi. So bila interest rate turun, jadi yang mengukuh antara lainnya adalah ringgit lah yang akan mengukuh. Mata wang dunia akan mengukuh, tetapi yang paling utama dah akan semakin mengukuh adalah ringgit. Tak mustahil tuan-tuan, hari itu saya predict ringgit di antara 4.5 macam tu. Sekarang ini 4.3 lebih. Dan tidak mustahil kalau kita tengok dia boleh turun sehingga zaman Najib 3 point something, 3.8, 3.7, 3.8. Okay, 37.8. How to contact you, Mr. Odi? Please PM me privately, thanks. Siva Kumar, just send your message to my admin. Whatever message you want to send it to her. She will forward it to me. 4.3 Trevor. So kita tak mustahil dia boleh boleh mengukuh lagi sehingga 3.8, 3.7, mungkin 3.6 mungkin dalam jangkaan kita. 4.37 latest. Ya. By the end of this year mungkin dia boleh turun sampai 4.2 macam tu. Tetapi by next year mungkin kita akan melihat 3.7. Antara sebab utama kalau kita tengok
Di samping USD pun apa orang kata, dia nak turunkan interest rate, ura-ura untuk turun interest rate tu memang dah berlaku, dah disebut daripada awal lagi. Thank you Romo gozaimasu. Thank you. Daripada awal lagi dah disebut tentang perkara tersebut. Isu dia adalah apa yang berlaku, macam mana saya nak kata, okay, USD sekarang ni dia punya interest rate dijangka akan menurun. That's why pelabur mula pulling out daripada US punya market and looking for somewhere else. Ada orang kata, alah memang ringgit dah melemah, sebab itu bukan memang USD dah akan melemah, bukannya ringgit makin mengukuh. Betul. Tapi kalau kita perasan, pelabur ada pilihan lain selain daripada beli ringgit. Pelabur boleh pergi ke Singapura, pelabur boleh pergi ke negara-negara lain untuk beli mata wang mereka. Tetapi kenapa pelabur memilih Malaysia? Kan, malah mata wang Malaysia adalah yang terbaik di rantau Asia, number one against even seperti Singapura, even negara seperti Singapura. Dan baru-baru ini interestingly, Malaysia juga mengukuh apabila debt market kita mencapai lebih 1 bilion USD. Lebih 1 bilion USD debt market kita, tertinggi, antara yang tertinggi di rantau Asia tau, debt market ni. Ramai dah mula beli bond negara kita. And one of the reasons is actually kerana ekonomi kita, number one, politik kita stabil berbanding dengan Thailand even. Thailand baru-baru ni dah tukar Perdana Menteri baru. In fact, baru-baru ni juga Amazon Web Service, AWS, telah mengumumkan pelaburan lebih 3 bilion ringgit. 3 bilion USD. 3 bilion ringgit ke 3 bilion USD di dalam Malaysia. Pengukuhan daripada segi ekonomi, pengukuhan daripada segi ringgit, pengukuhan daripada segi pelabur, pengukuhan daripada segi perbelanjaan rakyat. Even consumer consumption adalah yang tertinggi sejak 2020, during the last 4 years. Even 2019 pun, tahun ini adalah yang tertinggi. Kan, adalah yang tertinggi daripada segi consumer consumption. Jadi tidak menolak kata-kata orang bahawa rakyat semakin susah, rakyat tidak berbelanja, rakyat terteksa sebagainya. Kalau kita tengok data pada tahun ini 2024 setakat bulan Ogos, bulan Julai itu, the first quarter, Jun Julai. Daripada Januari compare year to year, Y to Y, tahun ini merupakan consumer consumption yang tertinggi yang memberi kontribusi kepada kita punya GDP mencapai 5.9%. Lebih tinggi daripada jangkaan 5.8% year to year for the second quarter. So, dan lagi ditambah lagi tuan-tuan, tak cukup lagi tu, saya bagi lagi. Apa dia? Dato' Sri Anwar, pasal tak Dato' Sri Anwar baru ni balik daripada India. Dan di India tu, I think dia berjumpa dengan pimpinan daripada Brazil. Kenapa? Sebab sekarang ini Malaysia tengah melobi untuk masuk ke dalam BRICS. BRICS ni adalah BRICS. Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa, 5 negara yang telah membentuk satu ketumbukan untuk membentuk satu jaringan ekonomi yang keluar daripada pegangan USD. Bukan kita nak keluar daripada USD, kita kata tidak akan bergantung terus, tetapi sekurang-kurangnya kita ada alternatif. Sekurang-kurangnya kita ada alternatif. So alternatif kepada USD sekarang ini, sebab sebelum ni kita memang bergantung fully kepada USD. Itu masalahnya. Kita bergantung fully pada USD. So bila USD melemah atau mengukuh, dia memberi impact secara langsung kepada kita. Jadi kita kena ada alternatif sebenarnya. Kita kena ada alternatif, dan alternatif kita adalah untuk kita mula melihat seperti BRICS. BRICS, kalau kita combine dengan China dengan India sahaja, ambil dua negara, BRICS, India dan China saja, population mereka 2.8 bilion ringgit. Orang, bukan ringgit. 2.8 bilion orang. Saya pernah masa saya pergi China itu kan, kalau kita buang 1 bilion penduduk China, 1 bilion penduduk China, 1 bilion kita buang, 400 juta ataupun antara masih lagi negara paling ramai penduduk dekat dunia. Bayangkan kalau kita combine dua negara tu sahaja, kita dah enough untuk membentuk generate. Of course, China sendiri